Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada pelajar-pelajar yang saya hormati. Bab ini akan menerangkan kepada anda mengenai perkara-perkara lain yang diperlukan dalam memulakan perniagaan internet. Berikut adalah merupakan kandungan dalam bahagian ini. Yang pertama adalah bagaimana untuk mendaftarkan perniagaan internet anda. Yang kedua adalah isu berkaitan dengan undang-undang. Yang ketiga adalah cukai untuk perniagaan internet anda. Dan yang keempat adalah masalah dalam penipuan online. Slide ini akan menerangkan mengenai bagaimana proses untuk mendaftarkan perniagaan internet anda. Seperti yang anda sedia ketahui, Kerajaan Malaysia telah menetapkan kepada kita bahawa kesemua perniagaan internet yang dilakukan secara online perlu didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Anda boleh pergi ke nama web ini di URL www.ssm.com.my dan dalam nama web ini akan menerangkan kepada anda bagaimana untuk mendaftarkan perniagaan internet anda. Seterusnya, anda juga perlu mengenal pasti apakah perniagaan internet anda yang hendak anda jalankan. Di sini saya bahagikan kepada dua, iaitu sama ada anda hendak menjalankan perniagaan internet anda berbentuk perkongsian ataupun pemilikan tunggal. Anda perlu mengenal pasti perniagaan internet anda dengan betul dan jelas bagi mengelakkan permasalahan di masa hadapan. Slide yang seterusnya akan menerangkan mengenai isu-isu perundangan yang perlu anda ketahui sebelum memulakan perniagaan internet anda. Yang pertama adalah berkaitan dengan Akta Kontrak 1950. Anda perlu mengetahui bahawa sekiranya anda menjalankan perniagaan internet anda adalah tertakluk di bawah Akta Undang-Undang Kontrak 1950 dan segala transaksi yang berlaku adalah merupakan satu kontrak. Yang kedua adalah merupakan Akta Jualan Barang 1957. Sekiranya anda berniaga secara online dan anda menjual barang anda, maka anda adalah tertakluk di bawah Akta Jualan Barang 1957. Yang ketiga adalah berkaitan dengan Akta Buruh 1955. Sekiranya anda mahu menggaji pekerja-pekerja untuk menjalankan perniagaan anda, maka anda akan tertakluk di bawah Akta Buruh. Bahagian yang keempat menerangkan mengenai akta berkaitan dengan harta intelek. Saya akan menerangkan dengan jelas mengenai akta ini di bahagian yang seterusnya. Dan yang kelima adalah anda perlu mengetahui mengenai akta syarikat. Sekiranya anda mahu menubuhkan syarikat daripada hasil perniagaan internet anda, maka anda perlu mengetahui apakah kriteria-kriteria yang perlu anda ketahui sebelum menubuhkan syarikat anda. Maka itu adalah tertakluk di bawah Akta Syarikat 1965. Slide yang seterusnya menerangkan mengenai cukai perniagaan internet. Seperti yang telah digariskan oleh Kerajaan Malaysia, anda perlu membayar cukai perniagaan internet anda. Sebarang transaksi yang anda lakukan secara online, anda perlu daftarkan dan anda perlu membayar
cukai hasil daripada perniagaan internet anda. Sekiranya anda tidak membayar cukai, anda akan dikenakan tindakan undang-undang. Slide yang seterusnya akan menerangkan mengenai harta intelek. Harta intelek terdapat 5 kategori, iaitu yang pertama, cap dagangan, ataupun dalam bahasa Inggerisnya dikenali sebagai trademark. Dalam menjalankan perniagaan internet, anda tidak boleh menjual barang yang mempunyai cap dagangan dan juga mempunyai kaitan dengan cap dagangan perniagaan yang lain. Anda tidak boleh menjual produk yang seakan-akan sama dengan cap dagangan yang lain. Sebagai contohnya, anda menjual produk Nike, kasut Nike, tetapi anda menjual kasut tiruan yang menunjukkan seolah-olah menyamai produk daripada Nike. Itu adalah tidak dibenarkan. Yang kedua adalah berkaitan dengan patent. Sekiranya anda mahu menjual produk yang mempunyai patent, anda perlulah memperolehi kebenaran daripada pihak yang mempunyai patent berkenaan. Yang ketiga adalah hak cipta. Anda tidak boleh menjual produk yang mempunyai hak cipta yang bukan milik anda. Sebagai contohnya lagu dan juga buku. Sekiranya anda mahu menjual buku ataupun lagu, anda perlulah meminta kebenaran hak cipta daripada orang berkenaan. Dan yang keempat berkaitan dengan petunjuk geografi, ataupun bahasa Inggeris dikenali sebagai geographic indication. Geographic indication adalah penting dalam harta intelek, dan anda perlu mengetahui sama ada produk berkenaan tertakluk di bawah petunjuk geografi ataupun tidak. Yang kelima adalah reka bentuk perindustrian. Sebelum anda menjual produk ataupun perkhidmatan, anda perlu mengetahui sama ada produk ataupun perkhidmatan anda itu mempunyai reka bentuk perindustrian yang telah diluluskan ataupun tidak. Okay, ini adalah merupakan isu-isu berkaitan dengan harta intelek. Slide yang seterusnya akan menerangkan mengenai masalah penipuan secara online. Saya amat menekankan mengenai masalah penipuan secara online ini. Ini adalah kerana pada masa kini terdapat banyak kes yang berlaku dalam penipuan secara online, dan ini menyebabkan banyak kerugian kepada orang awam, dan adalah penting sekiranya anda mahu memulakan perniagaan internet anda perlulah sentiasa melindungi data dan maklumat anda di dalam online. Dengan anda melindungi data dan maklumat anda akan dapat menghindari daripada berlakunya penipuan secara online. Berikut adalah merupakan cara dan juga kaedah bagi menghindari berlakunya penipuan secara online. Yang pertama, anda perlu mendapatkan maklumat yang lengkap berkaitan dengan transaksi berkenaan. Ini adalah penting bagi membolehkan anda melaporkan kepada pihak berkuasa sekiranya anda ditipu secara online. Yang kedua, anda perlulah berhubung melalui telefon. Dengan berhubung melalui telefon, anda akan berjaya mendapatkan maklumat mengenai transaksi berkenaan dan juga mendapatkan maklumat yang jelas berkaitan dengan produk yang anda beli dan juga dengan siapa anda berurusan secara online. Nombor 3, adalah amat digalakkan untuk anda menggunakan cash on
delivery system, iaitu pembayaran hanya dilakukan secara face to face. Dengan ini akan membantu untuk berlakunya dan mengelakkan daripada diri anda ditipu. Dan dengan kaedah ini juga anda dapat mengenali penjual anda ataupun pembeli anda dengan lebih baik. Nombor 4 adalah perlu sebelum anda memulakan transaksi jualan anda mulakan dengan nilai yang kecil dahulu. Sebagai contohnya, anda boleh mulakan dengan harga RM10 dulu ataupun RM20 dahulu. Ini bagi mengelakkan berlakunya penipuan secara besar-besaran kepada anda dan membuatkan anda mengalami kerugian yang besar. Oleh itu, saya amat menekankan kepada anda supaya menggunakan nilai yang kecil dahulu sebelum memulakan perniagaan internet. Nombor 5. Bagi menghindari berlakunya penipuan online, anda perlu menyimpan segala maklumat, segala transaksi slip bank yang berlaku sepanjang penjualan produk berkenaan. Ini boleh digunakan sebagai bukti di mahkamah kelak, dan adalah amat penting untuk anda menyimpan maklumat ini bagi mengelakkan berlakunya permasalahan di masa hadapan. Sekian dahulu dalam slide ini saya terangkan kepada anda, dan saya berharap dapat berjumpa anda di slide yang seterusnya. Salam hormat.